yang paling berat sekali untuk yang kita buktikan slide sebelumnya tadi, iaitu menggunakan analisis statistik, semua keputusan angka-angka yang kita dapat itu adalah sekadar ramalan. Kalau kita kata p-value 0.03, sekadar ramalan sebab on the basis of sample. Kalau kita kata lagi 3 hari akan hujan, sekadar ramalan. Mungkin betul, mungkin salah. But kalau salah pun berapa persen risiko kita buat salah. Itulah yang you guna significance level 5%, alpha 5%, alpha 10%. Yang guna aras keertian. Kalau Melayu aras keertian, bahasa Inggeris significance level. Kalau dari simbol you panggil alpha kan. AKA lah semua tu. Aras keertian, AKA alpha, AKA significance level, kita pakai 5%, 10%. Itulah yang kita pertimbangkan masuk dalam hipotesis. Sebab apa? Sebab kita tahu kita gunakan hanya maklumat kebarangkalian. Kita mengira kebarangkalian berdasarkan sampel sahaja. So since kita mungkin betul, mungkin salah, tetapi kesalahan kita tu berapa persen kesalahan? Kalau kita gunakan 5%, bermaksud risiko untuk kita salah menolak H0 adalah sebanyak 5%. Maksudnya macam ni, kita kira-kira kita kata, tolak H0. So bila kita membuat keputusan tolak H0 tu, is it true? Is it perfect? Takkan salah? Akan betul 100%? Tak. 5% risiko untuk salah. 95% lagi betul lah. Right? So, kenapa tak 20%? Boleh tak kita guna alpha 20%? Boleh, tak ada masalah nak guna alpha 20%, 30% pun. Tapi siapa nak percaya bila risiko tu terlalu tinggi? Contohnya dalam bidang-bidang yang melibatkan ubatan, melibatkan kita punya kereta manufacturing, product manufacturing kan, quality control. Quality control biasanya dia akan pakai 0.0027%. So lagi kecil. Tambah-tambah kalau ubat, Panadol ke apa-apa ubat paracetamol ke apa-apa racun ke kan. Kalau risikonya tinggi, was-was kita. But whatever it is, dia bergantung dengan syarat dua benda ini. Kita kira hebat macam mana, kita tahu bagaimana formula buat itu run guna SPSS, Minitab, MATLAB, R Studio, kita guna segala bentuk software, Stata, eViews ke apa ke. Tapi kalau syarat dua-dua ini tak betul lah keseluruhannya. Kita guna analisis yang hebat sampai berpeluh-peluh kita menulis pun tak betul lah. Kalau dengan yang pertama, sampel yang kita pilih tidak mewakili populasi. Kita kata kita pilih orang Kedah. Tapi kita pilih hanya orang sekitar rumah saya ni je. Sebab dekat dengan saya pilih kat orang dekat saya. Kan? Bagaimana orang yang sebelah Baling, sebelah Pendang, sebelah Padang Terap, sebelah Kota Star, sama ke? Contoh kalau kat Malaysia, since kita sebagai researcher ada duduk dekat KL, kita pilih kat KL saja. Bagaimana orang yang dekat Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak, kan? So tambah-tambah kalau dia melibatkan topik-topik yang berbeza antara negeri dan negeri. Contoh social harmoni. Mungkin negeri-negeri yang lebih kampung sikit lebih harmoni ataupun yang lebih bandar sedikit lebih harmoni, kita tak tahu. Jadi kita kena ada elemen bandar dan kampung di dalam tu. Jadi sampel yang dipilih mesti mewakili populasi. Kita kata kita nak rumuskan tentang kanak-kanak bijak. Jadi mestilah sampel kita among kanak-kanak bijak. Alright. Kita nak kata kita nak rumuskan tentang di end nanti tentang orang yang obesity. Jadi kita kena pilih orang yang obesity, tak boleh pilih yang overweight. Dia tak mencukupi. So mungkin cara pemakanan dia berbeza, surrounding dia berbeza, jadi tak sama. Jadi sampel yang terpilih mesti mewakili populasi ini adalah tugas yang paling berat. Once kita boleh declare sampel yang kita pilih itu tak bias, tak apa. Teruskan. Itu je. Alright. So yang nombor 2, alat ukuran tak bias, sah dan sahih. Alat ukuran ni apa? Kalau kita buat eksperimen dalam menyelesaikan research, kita ada pelbagai research design. Antaranya mungkin kita buat eksperimen. Ada orang memerlukan eksperimen. Contoh, bagi siapa-siapa yang buat modul pengajaran, modul kaunselor ke apa-apa yang berumpama modul, dia mungkin akan buat eksperimen, ambil beberapa orang pelajar, ambil beberapa orang patient pesakit, dia kenakan terapi sebelum dan selepas. So dia lebih kepada eksperimen ke atas orang.
Tetapi kalau macam rakan-rakan bidang biofizik, kimia, engineering, mungkin dia kepada spesimen, mungkin dia kepada enjin, mungkin dia kepada tikus, mungkin dia kepada so can be, bukanlah orang eksperimen, bukanlah terhad kepada orang sahaja. Okay, so alat ukuran dia yang geng-geng eksperimen yang pure science tu, mungkin alat ukuran dia tu contoh nak gunakan penimbang, alat timbang itu sendiri pun tak bias. Okay, kita nak gunakan macam sukatan taburan hujan, dia ada alat dia. So cara pasang alatnya situ itu pun mesti sah, sahih dan tak bias. So itu dari segi alat ukuran. Jadi kalau siapa yang guna survey pula, bagaimana? Okay, macam tadi kalau eksperimen ke atas orang sebelum kurus, selepas kurus. Apa bahan eksperimen terhadap orang tu yang kita perlu ukur yang betul-betul kan, alat ukuran tak bias, tali pita ukuran tak bias, sahih kan. So kalau kata kita ada test, set test, ada beberapa soalan yang mereka perlu jawab. Soalan itu, how sure that benda tu tak bias, sah dan sahih? So alat ukuran ni bukanlah maksud saya hanya tertakluk kepada benda yang tangible, okay, benda yang boleh dipegang seperti itulah termometer, benda alat yang macam tu. Dia mungkin juga kepada instrumen. Instrumen iaitu soal selidik kita, form kita, okay, mekanisme kita nak kutip data tu. Alright, so kalau kita buat survey, of course lah soal selidik. Soal selidik tu bagaimana kita bina. Sebab tu dalam pembinaan soal selidik dia ada satu lagi, orang-orang psychometrics lah, cari kat situ. Mereka pakar-pakar lah dalam menyediakan soal selidik. Okay, so kita ada step-step tertentu. So dua perkara ini kalau kita dapat penuhi, okay, sampel tak ada masalah, alat ukuran okay, salah method pun, kata saya, bukan kata semua orang bukan kata semua orang kata saya. Alright. Kalau salah method pun masih ada peluang kedua dan peluang ketiga. Alright, sebab method dia tak susah. Walaupun susah sebenarnya dia tak susah macam 1 dan 2. Sebab apa? Sebab once you salah sampel, you salah alat ukuran, you kena buat balik daripada zero. So let's say pada masa tu kita dah viva, maksud kita kena kutip data semula. Silat-silat kita kena bina soal selidik semula. It's almost macam 80% kita kena buat balik. Jadi sakit kita kat situ. Alright. Tetapi kalau sampel yang kita pilih itu betul, alat ukuran tu betul, method saja yang salah, method kita nak run tak lama. Sebab tambah-tambah kalau kita dah kali kedua buat, jadi lagi tak lama. Okay. So tapi kalau yang dua perkara ini salah, dia sangat berbahaya. Jadi janganlah kita terlalu excited dengan method, kita terlupa tentang pensampelan dan bagaimana nak bina soal selidik yang bagaimana kita nak setting the lab. Bagaimana kita nak buat supaya dia tak bias. Contoh macam kalau bidang statistik sendiri, okay, dia guna satu software tu secara offline, secara online. Itu pun dah berbeza memberikan results, performance. Okay, benda-benda macam tu kita nampak macam orang kata apa, tak apalah. Right, sebab kita at the end of research kita nak buktikan research kita ni ada contribution. Alright, kita nak buktikan bahawa research kita ni ada signifikannya kepada orang di luar sana. Jadi bila kita nak buktikan benda itu, method kita kena tepat lah. Kan? Kalau kita semua yang ni kecundang, macam mana kita nak buktikan contribution kita? Alright, on paper saja tak cukup lah kalau tak dapat dibuktikan dengan baik.